Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita direzekikan dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim Ibnu Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang berasal daripada Yaman, dan di akhir hayat beliau musafir ke Indonesia, ke Jakarta, dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriyah. 1271 Hijriyah, iaitu sekitar tahun 1854 Masihi. 1854 Masihi, 1854 ataupun 1855 Masihi. Sekitar tahun itulah beliau meninggal dunia di Tanah Abang, Jakarta. Dan alhamdulillah, semalam kita telah pun selesai membicarakan berkenaan dengan tajuk darah wanita, darah haid, darah nifas. Dan buku diringkas, tak didatangkan perbahasan tentang darah istihadah, tapi secara asasnya kita tahu darah haid macam mana, sekurang-kurang darah haid berapa hari, paling banyak berapa lama, kemudian tempoh suci berapa lama, darah nifas paling banyak berapa lama, biasa berapa lama, paling banyak berapa lama. Jadi secara asasnya kita sudah tahu. InsyaAllah, moga-moga satu hari nanti Allah rezekikan kita untuk dapat mempelajari kitab yang lebih tinggi lagi, Bismillah subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya bila semakin tinggi suatu kitab, maka semakin dalam perbahasan. Jadi kalau betul-betul, maknanya semakin faham, semakin alim kita dalam bidang fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu tajuk pertama tentang isu-isu salat. Kalau sebelum ini tajuk kita semuanya membicarakan berkenaan dengan kesucian, at-taharah, cara nak berwudu, cara nak istinja, cara kita nak bertayamum, kemudian apa dia najis, darah macam mana. Kerana semua itu adalah persiapan awal sebelum kita melakukan salat. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk pertama dalam isu salat, iaitu pasal yang akan kita bicarakan ini, tajuk yang akan kita bicarakan ini, iaitu menceritakan tentang keuzuran-keuzuran yang menyebabkan seseorang itu tidak berdosa kalau dia meninggalkan salat. Biasa kita faham macam mana pun tak boleh tinggal sembahyang, hatta sakit. Tetapi rupanya ada beberapa keadaan kalau kita tinggalkan sembahyang, kita tidak berdosa. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Salim Ibnu Abdullah Ibni Sa'd Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami, semoga Allah merahmati beliau, memberkati beliau, para guru beliau, dan memberkati siapa saja yang membaca kitab Safinatun Najah serta menguraikannya. Dan semoga Allah juga memberkati siapa saja mengambil manfaat daripada karya karangan Syekh Salim Ibnu Abdullah. Allahumma amin. Syekh Salim Ibnu Abdullah telah berkata,
Faslun a'dharu salati isnan an-nawmu wal nisyan. Di muka surat yang ke-54 berdasarkan cetakan Safinatun Najah oleh Pusat Pengajian Ruwa'ilawi. Fasal pada membincangkan mengenai keuzuran-keuzuran yang menyebabkan orang yang meninggalkan solat ketika itu tidak berdosa. Jadi ini adalah beberapa disebut di sini dua keuzuran yang kalau berlaku kita tidak berdosa kalaulah kita meninggalkan sembahyang ketika itu. Keuzuran bagi solat ada dua. Ini keuzuran bagi solat ada dua, kata Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumail Al-Hadrami. Pertama, tidur. Kedua, kelupaan. Jadi di sini dinyatakan dua keadaan. Kalaulah seseorang itu tak sembahyang, tak apa tak sembahyang subuh, saya tersedar lewat, dia tidak berdosa. Kenapa kamu tak sembahyang? Wallahi, kata, saya ingat saya dah sembahyang. Masuk isyak baru teringat, maghrib tak sembahyang lagi. Jadi dalam dua keadaan ini orang tersebut tidak berdosa, kerana ketika itu dia tidak dianggap sebagai mukallaf. Dia tidak dianggap sebagai orang yang dipertanggungjawabkan solat ketika dia lupa dan ketika dia tidur. Bila dia akan menjadi mukallaf? Bila dia teringat semula. Ketika itu wajib dia sembahyang. Kalau waktu dah habis, maknanya wajib qada. Berdosa ke? Tidak. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan sembahyang tadi kerana dia terlupa. Atau dia tidur. Masa dia tidur, dia tinggalkan sembahyang, dia tidak berdosa. Dia bangun daripada tidur, maknanya dia dah tersedar. Maka ketika itu kefarduan sembahyang yang tidak berlaku ketika dia tidur tu kena kepada diri. Jadi dia wajiblah melakukan solat setelah dia sedar daripada tidur. Kalau waktu masih ada, maknanya tidak dipanggil qada lah. Kalau waktu sudah habis, maknanya dia wajib mengqada solat tersebut tanpa ada dosa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Ini adalah huraian ringkas berkenaan dengan dua keuzuran yang mana kalau seseorang itu berada pada dua situasi ini, dia tidak berdosa kalau dia meninggalkan solat. Baik, saya nyatakan di bahagian nota kaki untuk sebagai orang kata sebagai huraian agak dalam sedikit berkenaan dengan isu tidur dan juga isu terlupa. Dan perkara ini penting untuk kita ketahui. Walaupun Syekh Salim tidak mendatangkannya, tapi kalau benda itu tidak terlalu rumit, eloklah kita mengetahuinya juga. Baik, di bahagian nota kaki itu saya sebut tidur yang menyebabkan seseorang yang meninggalkan solat kerananya tidak berdosa adalah apabila seseorang tidur sebelum masuk waktu solat. Dia tidur sebelum masuk waktu solat, lalu dia tersedar daripada tidurnya setelah waktu solat luput. Maknanya inilah waktu keadaan seseorang yang meninggalkan solat kerana tidur tidak dosa. Maknanya biasa berlaku pada kita sembahyang subuh. Kalau nak berlaku, kita tidur bila? Kita tidur sebelum masuk subuh. Bila kita tersedar dah habis subuh, maknanya bermula tidur sebelum masuk waktu, dan masa kita tersedar daripada tidur, waktu sudah habis. Maknanya dalam situasi ini kita tidak berdosa. Maknanya tak payah qada ke? Masalah kena qada itu satu masalah yang lain. Berdosa? Tidak. Jawapannya adalah tidak. Wajib qada? Wajib. Wajib kita qada setelah kita sedar daripada tidur. Cuma adakah mesti selepas tidur wajib qada segera? Yang tu kita akan tengok seterusnya. Sama dari sudut apa?
Dari sudut niat ke maknanya? Pahala. InsyaAllah kalau dia meninggalkan sembahyang itu kerana ada keuzuran, insyaAllah pahalanya adalah sama biiznillah. Sebab dia tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Laisa fin naumi tafrilut. Tidak ada dalam tidur itu unsur ataupun keadaan seseorang itu cuai. Sebab dia tengah tidur. Orang yang sedang tidur tidak maknanya tidak dianggap sebagai mukallaf. Cuma ketika dia solat qada, dia berniat saja aku melakukan solat subuh, fardu subuh 2 rakaat qada kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangkan dalam niat dia yang solat itu adalah sembahyang qada. Kerana sembahyang qada maknanya sembahyang yang kita lakukan di luar waktu. Dia niat solat subuh saja dalam keadaan waktu dah habis. Seingat saya tidak sah solat tadi. Seingat saya. Tapi saya nak rujuk semula, takut saya terlupa. Sebab apabila seseorang itu berada di luar waktu, dia hendaklah mendatangkan bahawa itu adalah sembahyang ganti. Kerana dia sudah berada di luar solat. Tetapi secara amanahnya saya tidak ingat betul-betul. Seingat-ingat saya, kalau tak silap, maknanya ia adalah wajib menyatakan qada itu. Tapi saya nak rujuk semula lah. Saya nak rujuk semula. Bagus soalan ni. Tak teringat apa nama ni. Sebab tu dalam majlis ilmu ni seronoknya soal jawab tu menyebabkan kita boleh kemas lagi perbahasan ini. Kalau ada asatizah yang tu boleh maklumkan. Seingat saya dia wajib niatkan solat fardu apa, kemudian disertakan juga niat qada itu, niat qada. Tapi ala kuliah nanti kita rujuk semula lah, sebab saya tak ingat. InsyaAllah saya cuba rujuk semula. Dan cikgu tolong ingatkan soalan ni. Kalau kita bertemu akan datang, maknanya ditimbulkan semula soalan. Satu orang dia tertidur, kemudian dia tersedar. Sedar-sedar subuh dah habis. Dia tidur sebelum subuh lagi. Main cerita lepas isyak macam biasa tu. Sedar-sedar dah habis subuh. Maknanya dia mesti kena sembahyang sesegera begitu. Nanti kita akan tengok selepas. Kita akan tengok bila waktu yang dia diwajibkan untuk qada solat subuh. Dari segi bilakah waktu dia kena qada, dia akan masuk dalam satu perbahasan yang dipanggil al-wajib al-muwassa'. Nanti kita akan tengok selepas ni. Ada di nota kaki tu. Saya ingat saya tulis. Okey, ada di muka surat sebelah tu. Law sabara al-ajil lamata al-maqtul. Orang Mesir kata kalaulah seorang pembunuh itu bersabar, nescaya orang yang nak dibunuh tu akan mati. Sebab seseorang tu tidak akan mati melainkan qada. Tapi bukan melainkan qada dan qada lah maknanya. Tapi bagus soalan tu. Tapi ada jawapannya insya-Allah. Okey. Jadi maknanya itu yang pertama, dia tidur dalam keadaan belum masuk waktu dan dia tersedar apabila waktu sudah habis. Atau apabila seseorang tidur setelah masuk waktu solat dalam keadaan dia beranggapan yang dia akan terbangun sebelum waktu solat luput. Jadi ini juga adalah orang yang tidak berdosa. Dia tidur selepas masuk waktu. Contoh, dia ada banyak roja hari itu, udahnya dah terlewat. Dah pukul 11 dia kata aku dah tak lalu dah nak sembahyang isyak, aku dah mengantuk ya aman. Aku nak tidur dulu. Okey, boleh tak dia tidur sebelum dia melakukan solat? Maka dia kena cek. Biasanya dia boleh bangun tak sebelum subuh? Ikut berat hati dia, pengalaman sebelum-sebelum ni, dia boleh terjaga tak? Kalau dia tak semayang lagi, dia tidur dulu, dia tidur dulu, barulah konon-konon dia nak bangun tengah malam, dia tak semayang. Biasanya dia akan tersedar atau tidak? Secara kebiasaan. Kalau kita tanya dia, dia kata
niat tu ada, tapi setakat ni hidup je. Ikut pengalaman hidup je. Tapi kalau Tuhan nak gerak apa sangat le, kan? Dia kata begitu. Kalau macam tu pengalaman kebiasaan dia, haram dia tidur sebelum dia melakukan solat isyak contoh. Sebab seseorang itu apabila waktu telah masuk, kemudian dia nak tidur, dia kata nanti bangun, nanti tengah malam dia nak sembahyang contohnya, dia hanya boleh tidur kalau dia merasakan insya-Allah dia boleh bangun. Dia letak jam loceng ke apa ke, dia kata insya-Allah lah, kalau pengalaman sebelum ni, kalau saya tu tidur dalam keadaan tak sembahyang, memang tidur tu tak nyenyak, dia akan terbangun sebab ada benda tak selesai, sampai masuk dalam mimpi lagi, tak sembahyang lagi. Pengalaman dia begitu. Maknanya orang begini boleh dia tidur dan tidak berdosa. Takdir Allah Ta'ala, sedar-sedar dah azan subuh, dia ingat berat hati dia, insya-Allah boleh bangun, tiba-tiba dia tak tersedar juga, sedar-sedar azan subuh. Berdosa ke dia? Jawapannya tidak berdosa. Tapi dia wajib qada sembahyang isyak contohnya. Ikutlah apa waktu pun sama je. Kenapa? Kerana dia ada keuzuran, iaitu dia tertidur. Dia tidur kerana biasanya dia boleh terjaga. Hari tu letih ya aman, dia ingat dia boleh jaga, tapi dia tidur punyalah nyenyak, sedar-sedar dah subuh. Maknanya dia tidak berdosa. Dalam masa yang sama, dia wajib qada solat yang dia tinggal tersebut. Ini keuzuran yang pertama. Jadi saya sebut sambungan dia. Maka sesiapa yang berada dalam dua situasi ini, diwajibkan mengqada solatnya pada bila-bila waktu sahaja, tanpa diwajibkan bersegera. Ini secara fiqahnya. Apabila dia berada dalam dua situasi tadi, iaitu dia tidur sebelum waktu, tersedar-sedar waktu dah habis, atau dia tidur setelah masuk waktu, dalam keadaan berat hati dia boleh tersedar, tiba-tiba tak tersedar, maknanya dalam dua situasi ini dia telah meninggalkan solat tetapi tanpa sengaja. Oleh kerana dia meninggalkan sembahyang kerana ada keuzuran, maka dia wajib qada. Bila dia wajib qada? Pada bila-bila masa sahaja sebelum dia meninggal dunia. Takdir Allah Ta'ala, tak apalah, lagi 10 tahun lah saya nak qada. Dia tulis ada buku qada solat. Bila waktu qada, bila dia tertinggal sembahyang, ada, kalau dah qada ada tanda right pula contoh. Ada pula buku 5-5, tapi bukan buku hutang dengan Tuhan. Takdir Allah Ta'ala, dia lewat meninggal dalam keadaan dia masih ada solat yang tidak diqadanya, maka ketika itu dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia punya waktu untuk qada tetapi dia tidak qada sampai dia mati. Jadi dengan sebab itulah datang kenyataan para ulama, dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta apabila seseorang itu tersedar saja pada tidurnya dalam keadaan dia sudah meninggalkan sembahyang, dia terus solat. Kerana dia memang dah boleh qada dalam masa yang sama. Itu yang paling selamat. Sebab kita tak tahu bila umur kita akan padam. Tetapi kalau dia kata tak apalah, tengok dalam kitab tak sengaja, di muka surat yang 54, termasuk dalam kumpulan orang yang tak sengaja, dia kata tak apalah, petang-petang sekejap lagi lah, dah halang-halang tertidur, baring lah terus. Hari pula cuti raya Cina contohnya. Dia kata tak apalah, awak ingat boleh bangun sebelum subuh. Udah-udahnya dah pukul 8.30. Tengok orang mesej, ustaz apa cerita ustaz bila subuh? Kita pun mesej, ada di jawapan buku surat yang ke-54, kitab Safinatul Najah cetakan Ruwaq Jawi. Orang pun tengok, okey ustaz, selesai. Faham tu? Dia pun kata alang-alang dah tertidur, atau tidur terus lah. Dia pun tidur, sedar-sedar besok zuhur, dia pun sembahyang zuhur, kemudian dia baru nak qada subuh. Boleh? Jawapannya adalah boleh. Dosa? Tidak berdosa. Tapi mana lagi bagus? Lagi bagus dia qada segera. Itu jawapannya. Adapun satu masalah yang baru yang tidak termasuk dalam dua kategori yang sebelum ini, tetapi juga kerana tidur. Dia tinggalkan sembahyang kerana tidur. Adapun seseorang yang tidur setelah masuk waktu solat, dalam keadaan dia beranggapan yang dia tidak akan mampu terjaga sebelum waktu solat tersebut luput,
tidur dah pukul 4.30. Malam tu berjaga hohem macam-macam. Lepas tu dah 4.30. Dia kata aku dah tak lalu, aku nak tidur. Kawan dia kata, Mat, jangan lupa Mat, awak tak sembahyang lagi. Tak apalah, tidur je lah. Kalau Allah takdirkan awak sedar lah. Kawan dia kata, yo, kamu ni memang biasanya kalau dah tidur pukul 4.30 dia boleh sedar. Dia kata, tidak dah sedar. Ikut pengalaman memang tidur pukul 8 baru sedar. Dia kata, kalau dah dia tahu yang biasanya kalau 4.30 tidur memang tak terjaga, haram dia tidur. Tapi dah mengantuk sangat, dia kena lawan hawa nafsu dia kena salat, kemudian dia tidur. Sebab apa? Dah pukul 4.30 pagi, tinggal lagi lebih kurang 2 jam. Dan dia kalau tidur memang tidur mati, memang tak tersedar. Maka ketika itu kalau dia tidur juga, dia tahu dah insya-Allah memang tak tersedar, maknanya dia sudah mempunyai satu perasaan mahu meninggalkan satu kefarduan. Maka dengan sebab itu saya sebut di sini, apabila seseorang yang tidur setelah masuk waktu solat dalam keadaan dia beranggapan yang dia tidak akan mampu terjaga sebelum waktu solat tersebut luput, dia berdosa. Dia berdosa kerana tidur. Kerana dia tidur juga sedangkan dia tak sembahyang lagi. Dan berdosa juga kerana meninggalkan solat. 2 kali dosa. Pertama, dosa kerana tidur, padahal haram tidur masa tu. Dia wajib sembahyang dulu tapi dia tidur, berdosa kerana tidur satu. Dan yang kedua, berlaku pula dia memang sudah sedar pukul 8 pagi, maknanya dia berdosa pula kerana meninggalkan sembahyang fardu isyak. Dia tidur pukul 4.30 pagi sebelum subuh. Bahkan dia wajib mengqada solatnya serta-merta setelah dia terjaga daripada tidur. Dia wajib qada solatnya serta-merta kerana dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Makin dia lambat qada, makin dia menambah dosa. Makin lambat makin dosa, makin lambat makin berdosa. Ini ceritanya kalau dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja tadi. Sebab dalam isu ini dia tahu dah kalau aku tidur memang tak tersedar. Dia tidur juga. Dalam keadaan begitu, akhirnya takdir Allah Ta'ala dia tak terbangun. Sudah dah subuh contohnya, dia terlepas main isyak, maka dia berdosa kepada Allah dan dia wajib qada ketika itu juga. Katakan tersedar-sedar tinggal lagi 5 minit nak habis subuh pula. Dia kata, Allah, udahlah isyak terlepas. Dah agak dah memang terlepas, dia kata. Udah subuh nak habis. Jadi mana satu dia kena qada? Dia kena qada dulu ke dia nak sembahyang subuh dulu? Maka dalam situasi ini wajiblah dia sembahyang subuh dulu, sebab waktu subuh masih ada, supaya dia mengurangkan risiko meninggalkan solat di dalam waktu. Habis sembahyang subuh, dia pun bangun sembahyang 4 rakaat. Orang kata, yo, mana ada lepas sembahyang subuh ada sembahyang sunat 4 rakaat? Dia kata, aku tahulah cerita aku pun mengaji kitab Safinatun Najah. Kalau nak tahu sangat, dia buku surat yang ke-55. Bukan sembahyang sunat, aku tahu kata, tapi malas nak khabar apa masalah. Jadi ketika itu dia tangguhkan sekejap sembahyang qada dia kerana dia ada kewajipan segera dalam waktu. Contoh dalam situasi yang saya datangkan tadi. Dia musafir maknanya. Ngantuk yang amat. Lagi setengah jam nak masuk subuh. Dia tak sembahyang isyak lagi. Berat hati dia kalau contoh dalam situasi ni satu orang. Saya pernah benda tu awak memandu-mandu tapi bukan isu solat lah. Memang kalau dah mengantuk sangat tu, ada sekali tu kononnya nak beli awal ke Kuala kan, daripada Kuala Lumpur balik ke Kuala tengah malam kan, sampai ke Tapah dah tak lalu nak bawa. Ini kalau bawa ni harus Kuala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Tapah awak pun berhenti, ingat nak tidur sekejap sekali dengan Ustaz Hafiz Syarahdi Ustaz.
Dia lah melayan borak dengan saya nak bagi saya tidak tidur. Bila saya sampai saya kata Ustaz Afi, saya dah tak lalu dah Ustaz Afi, kena tidur. Eloklah Ustaz, mohlah kita tidur. Dia dah tak lalu dah penyebab. Tidur kami satu dalam pukul 11, pukul 12 gitu. Sedar-sedar subuh. Konon nak tidur kejap. Kalau begini caranya, baik kita tidur betul-betul di Kuala Lumpur tadi dah. Dah sampai apa, sampai subuh baru tersedar. Adalah beberapa pengalaman tu. Ada sekali tu orang jemput saya kuliah subuh. Dah tak lalu dah tidur. Sedar-sedar tinggal lagi sejam nak masuk subuh. Kelang kabut orang mencut tak sampai lagi ke Kuala Lumpur. Okey, dalam situasi yang cikgu datangkan tadi, dia tak sembahyang isyak lagi contohnya. Dan dia dia target nak sampai ke satu lokasi segera. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala dah mengantuk sangat. Dalam keadaan sama, kalau dia tidur, berat hati dia memang dia takkan tersedar. Dia akan terlepas sembahyang isyak. Dalam masa yang sama pula, kalau dia sembahyang, tak tahulah apa cerita sembahyang ni. Dalam situasi ni, dia wajib sembahyang. Sebab benda nak berlaku akan datang, orang sembahyang boleh tak boleh tu tak tahu cerita lagi. Dan biasanya bila dah kita berwuduk tu, dia adalah sikit, lepas tu sembahyang. Sembahyang isyak pun dia baca rangkaian-rangkaian, dia boleh lawan sikit. Jadi masih ada takdir Allah Ta'ala tengah sembahyang sampai terjatuh semua. Yang tu lain cerita lah. Tapi maknanya selagi dia boleh lawan, dia kena lawan tidur dia, kerana dia sedar kalau dia tidur juga, dia mungkin akan terlepas sembahyang isyak secara risiko yang besar. Dalam situasi ini dia wajib sembahyang dan dia kena lawan perasaan mengantuk. Takdir Allah Ta'ala sujud yang terakhir tu, dia terlelap tu. Sedar-sedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, ya Allah, sujud akhir, tahiyat akhir tak sempat tadi. Jadi ketika itu dia tidaklah berdosa, sebab dia dah cuba nak lawan. Takdir Allah terlelap juga dalam sembahyang. Masa itu dia tidaklah berdosa, sebab dia telah melakukan semampu dia, tetapi dah mengantuk sangat. Dia tak tersedar juga sampai tertidur dalam sembahyang. Yang itu dia sudah tidak berdosa. Cuma macam mana situasi sembahyang itu, memang sembahyang dia dah tak sah, sebab dia sembahyang sambil tidur. Perkara yang membatalkan sembahyang adalah antaranya bila batal wudu. Perkara yang membatalkan wudu antaranya adalah tidur tidak tetap papan punggung. Kalau dia duduk sambil tertidur juga batal sembahyang dia, sebab dia sudah tidak lagi mukallaf ketika itu, dia sudah tidur. Okey. Jadi dalam situasi tidur tadi, maknanya dia ada dua keadaan tadi. Dia ada tiga keadaan. Dua keadaan tidak berdosa dia tidur. Satu keadaan berdosa kalau dia tidur sebelum solat. Okey, cuma ada satu ada satu perbahasan para ulama, makruh tidur sebelum mendirikan sembahyang isyak secara khusus. Tak kiralah kita tidur sebelum isyak atau dah masuk isyak. Jadi ada satu kenyataan yang didatangkan, saya buat catatan saya lah. Saya baca daripada kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Beliau ada mendatangkan satu kenyataan. Elok kita ambil maklumat ini. Kata beliau, dan dalam masa yang sama beliau ketika kenyataan ini beliau menceritakan tentang waktu salat isyak. Kata beliau, wa yukrahu naumun qablaha, ay qabla salatil isya. Wa yukrahu naumun qablaha walau qabla dukhuli waqtiha bi khilafi ghairiha, fa innahu la yukrahu an-nawmu qablahu illa ba'da dukhuli waqtihi, wa mahallul karahati ba'da dukhulil waqti in wathiqa bi yaqazati nafsihi qabla khuruji al-waqti bima yas'uha wa illa haruma. Kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, makruh tidur sebelum solat isyak. Macam sekarang ni, tak masuk isyak lagi, nak lelap kejap lah. Contoh, makruh makruh tidur sebelum waktu isyak, walaupun sebelum masuk waktu isyak. Makruh kita tidur sebelum kita menunaikan solat isyak, walaupun tak masuk waktu lagi. Apatah lagi kalau dah masuk waktu, dah masuk isyak nak tidur, lagi-lagilah makruh. Sebelum masuk waktu isyak pun, contoh waktu maghrib sekarang ni kita nak tidur pun makruh.
walaupun belum lagi masuk waktu isyak. Berbeza dengan sembahyang-sembahyang selain isyak. Sembahyang selain isyak, sembahyang subuh ke, sembahyang zuhur ke, asar ke, maghrib ke, dia tidak ada istilah makruh tidur sebelum masuk waktu. Maknanya contoh pukul 4.30, dah mengantuk sangat dah ni. Hai, boleh ke tidur? Boleh. Makruh ke? Tidak. Tapi kalau tidur ni silap hari bulan, memang terlelap terlepas subuh ni, tidak haram. Tidak makruh, tidak haram. Wajib ke letak jam loceng Ustaz? Juga tidak wajib. Hei Ustaz, tapi kalau tak letak jam loceng memang tak tersedar? Tidak dosa. Tapi kalau kita nak letakkan jam loceng atas dasar supaya moga-moga membantu kita bangun, maka dapat pahala insya-Allah. Wajib ke? Tidak. Kenapa? Sebab waktu subuh tak masuk lagi. Dulu saya pernah berbincang dengan guru saya, Fadilatul Syekh Syed Shaltun Asy-Syafi'i, dalam isu ini. Saya kata macam mana tak wajib, wahai guru, letakkan jam loceng Al-Munabbih? Macam mana tak wajib, sedangkan kaedah yang kita biasa belajar, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu benda yang kalaulah dia tak ada, benda wajib tak boleh berlaku, maka benda tu pun jadi wajib. Jadi saya kata pada guru saya, sembahyang subuh adalah wajib. Dalam masa yang sama, yang membantu seseorang ini yang tidur sebelum subuh tadi, yang membantu dia boleh bangun sembahyang subuh adalah menggunakan jam loceng. Jadi kalau ikut konsep kaedah ni, wajiblah menggunakan jam loceng. Lalu guru saya tanya saya, subuh masa tu dah wajib ke? Terkena terus soalan tu. Dia tidur pukul berapa? Pukul 4.30. Dah subuh dah ke? Dah wajib ke subuh? Belum. Macam tu macam mana kamu nak guna kaedah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib? Wajib pun tak ada lagi. Lainlah kalau subuh dah masuk, tu lain cerita. Jadi maknanya kalau seseorang itu tidur sebelum dia sembahyang solat selain isyak, tidak mengapa, tidak mengapa. Cuma kalau dah masuk waktu subuh contoh, dia nak tidur, boleh tak boleh? Dia akan pergi kepada keadaan agak-agak boleh tak dia tersedar. Dia kata insya-Allah saya dah pesan ke kawan saya, gerak saya 10 minit sebelum habis waktu. Dan kawan saya kata iyalah. Jadi insya-Allah saya akan tersedar. Sebab kalau orang gerak saya tersedar. Tapi kalau seorang-seorang saya je memang tak tersedar. Jadi dia dah ada dah. Ataupun dia letak jam loceng, saya dah letak jam. Memang kalau saya ni cocek-cocek bunyi jam tu, saya akan bangun. Jadi dia ada keyakinan ataupun dia sudah ada satu sangkaan yang kuat yang dia boleh bangun, maka ketika itu tidak berdosa dia tidur selepas masuk waktu, walaupun takdir Allah Ta'ala akhirnya dia tak tersedar juga. Dia tidak berdosa kerana dia berada pada perbahasan yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Sama? Dia dalam mana-mana waktu, kalau sudah masuk waktu solat tertentu, dalam masa yang sama dia nak tidur selepas masuk waktu, memang dah wajib ke atas dia sembahyang, tapi dia nak tidur dulu, dia boleh tidur dengan syarat dia ada satu sangkaan kuat yang dia boleh bangun. Apa caranya pula? Dia tak tolong orang ke, letak jam loceng ke, ataupun dia memang tahu dah, dia kalau tidur sebelum sembahyang, dia tidur pun tak selesa, dia nak akan tersedar juga. Kebiasaannya begitu. Kalau dah macam tu, tak ada masalah dia tidur. Sama ada dia tersedar atau tidak, dia tetap tidak berdosa. Tetapi kalau dia tahu dah, ini kalau tidur ni memang tak tersedar, nak minta tolong orang semua tak ada. Saya pula kalau tidur mati, letak jam loceng, letak bom pun tak sedar. Dia dah tahu perangai dia begitu. Ketika itu haram dia tidur setelah masuk waktu, kerana dia akan meninggalkan sembahyang secara kebiasaan. Kalau dia tidur juga masa tu. Kalau dia tidur selepas masuk waktu, maknanya dia letak dia tidur selepas masuk waktu, dia letak jam loceng, boleh atau tidak? Kita tanya dia balik. Agak-agak kalau jam loceng berbunyi, kamu boleh sedar? Dia kata selama ni kalau letak 10 jam loceng pun tak tersedar juga. Kalau begitu letaklah berapa banyak jam loceng pun dia tak boleh tidur.
Tapi kalau dia tahu, kalau tak ada jam loceng, memang dia akan tak sedar. Tapi kalau ada jam loceng, dia akan tersedar. Ketika itu wajib dia letak jam loceng, kerana sudah ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Sebab kewajipan melakukan sembahyang ketika itu berhajat kepada jam loceng, maka wajiblah dia meletakkan jam loceng supaya dia dapat bangun sebelum habis waktu itu. Okey, satu orang tidur sebelum waktu, sedar-sedar, di mana saya? Udah ke rahmatullah. Si mayat tu kata, udah mana aku tadi, bukan aku tidur sini. Sedar-sedar malaikat kata, ma rabbuka. Apa ma rabbuka ni? Orang bangun tidur. Dia kata, awak dah mati, kamu dah mati dah. Oh iya ke? Kalau kata, jawab dia, ya Allahu Rabbi wa Nabiyyu Muhammad nabiyyi wal Islamu dini wa jami'ul muslimin ahibbai wa ikhwati wa anta min. Dia saja kat malaikat tu contoh. Berdosa ke dia? Jawapannya tidak. Sebab telah saya sebutkan sebelum ini, dalam dua situasi yang sebelum ni, tidur sebelum masuk waktu atau selepas masuk waktu, tapi dia berprasangka kuat, dia boleh sedar. Kalau dia tak sembahyang sekalipun sebab tertidur tadi, dia tidak berdosa. Takdir meninggal dunia sekalipun tidak berdosa, kerana dia meninggal dunia sebelum dalam keadaan dia tidak diwajibkan mendirikan solat ketika itu. Dan kalau dia macam dia dah bangun, dah masuk waktu, dia kata boleh bangun ni, takdir Allah Ta'ala meninggal, dia nak buat macam mana? Dia bukan sedar. Dia tak termasuk di kalangan orang yang berdosa. Jelas ya? Satu bangun, dia tak banyak ni. Yang dua tu kata tak banyak ni. Pukul 5. Okey. Saya pun kadang-kadang berletih gitu juga, kan? Letaklah jam, ya Allah aku letak sembahyang isyak lagi ni, dah mengantuk sangat ni, letak jam macam. Dah tersedap tadi. Ada lagi. InsyaAllah kalau tidur ni akan terjaga balik dia. Main dia akan begitu. Bila masih ada sangkaan ni, kalau tidur ni boleh sedar lagi, maknanya dia cerita yang sama. Tapi kalau sampai tahu ini kalau tidur dia memang tak tersedar ni, dia tidur juga, dia pergi kepada isu tidur setelah masuk waktu dalam keadaan dia berprasangka kuat yang dia akan tertinggal sembahyang. Jadi ketika itu dia berdosa. Dia akan balik kepada cerita yang pernah kita cerita sebelum ni. Itu adalah cerita tidur. Okey, kelupaan pula. Kita masuk pada satu lagi, iaitu yang terakhir, tentang kelupaan. Orang terlupa tidak berdosa, tapi kadang-kadang ada juga keadaan dia terlupa, dia berdosa. Saya letak di nota kaki itu, disebut oleh dalam kitab Nailur Raja', salah satu kitab yang menghuraikan kitab Safinatun Najah. Kata pengarang kitab Nailur Raja', kelupaan yang dimaksudkan, yang saya buat ulasan sikit lah, kelupaan yang dimaksudkan di sini adalah kelupaan yang bukan disebabkan perbuatan yang haram. Dia terlupa tu sebab dia bukan buat benda haram, dia sibuk buat benda yang halal, baca buku ke, main lupa tak tersedar. Berlaku pada seorang Al-Imam Al-Jalal Al-Isnawi, Jalaluddin Al-Isnawi, pengarang kitab Nihayatus Sul, ulama besar dalam mazhab kita, mazhab Imam Al-Syafi'i. Beliau ada satu kitab nama Al-Muhimmat. Dalam fiqh, dalam usul fiqh, beliau ada kitab, contohnya Nihayatus Sul. Nihayatus Sul kami baca buat muzakarah di Masjid Ustaz hari Isnin malam. Sebab kitab tu kalau orang baca seorang-seorang, hiduplah baca. Dia baca ramai-ramai ni, geraklah kitab tu. Baca muzakarah, datang baca, tawakal Allah. Faham ke tak faham, masa itulah kita selesai, supaya tidak ada tekanan. Kalau study dulu tekan juga rasa. Jadi beliau satu lepas Isyak, beliau study, baca kitab, mengarang semua.
Lepas tu bila dia tersedar, udah matahari kena ke muka. Terlepas sembahyang subuh dah kadang tidak sedar. Ya Allah. سيدنا محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وسيدنا ورسوله الإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, balik kepada contoh saya bawa tadi, Al-Imam Al-Isnawi, Jalaluddin Al-Isnawi radhiyallahu anhu, beliau dalam situasi ini telah meninggalkan sembahyang subuh. Kerana tidur ke tak? Tapi kerana tak tersedar.
Main istilahnya macam lupa jugalah. Lupa sembahyang subuh. Padahal beliau telah berada dalam waktu subuh. Tetapi kelupaan beliau sebab apa? Sebab beliau sibuk mengulang kaji pelajaran, mengulang kaji pengajian, menghasilkan kitab. Dia punya seronok tu akhirnya sedar-sedar dah matahari dah kena ke muka. Main bukan habis subuh lah, dah masuk duha dah gamaknya, baru dia tersedar. Jadi dalam situasi ini beliau tidak berdosa dan beliau wajib qada sembahyang subuh tersebut pada bila-bila waktu sahaja sebelum beliau meninggal dunia. Pun begitu, yang paling afdal sesegera mungkin, sebab kita tak tahu bilakah kita akan kembali ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu saya sebut di nota kaki ni, maka sekiranya seseorang setelah masuk waktu solat berjudi, ni contohlah, dia sibuk dengan benda haram. Sekiranya seseorang setelah masuk waktu solat berjudi sehingga dia terlupa menunaikan solat, selain berdosa kerana berjudi, dia juga berdosa kerana meninggalkan solat sekalipun dia terlupa kerana kelupaan. Sekalipun dia terlupa, walaupun dia terlupa, kalau ikut dia lepas judi nanti nak sembahyang, dia kata tak apa, kita judi dulu, selesai judi ni kita sembahyang. Tuhan Maha Pengampun, dia kata. Ada orang begitu, dia ingat dia senang benar rasa Tuhan boleh ampunkan dia. Betul, Allah boleh mengampunkan dia. Tetapi apabila seseorang itu dia gemar melakukan maksiat, takut maksiat itu menghalang dia untuk menerima taufik daripada Allah untuk bertaubat kepada Allah. Dia kata tak apa, Tuhan mengampun, nantilah. Udahnya sampai mati dia tak sempat nak bertaubat. Kerana apa? Maksiat yang dilakukan itu, dan dia punya sikap tidak merasa bersalah melakukan maksiat, takut ini akan menghalang dia menerima taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, dia masuk waktu ni, tak apalah, kejap lagi nak sembahyang. Judi dulu, kata. Judi, sudah selesai judi, dia pun duduk menung. Kalah teruk sangat tadi, kata. Menung, apa pun nak buat. Saya sedar masuk waktu yang kesulitan. Allah, saya kata terlupa sembahyang. Dia pun kata, dalam kitab Syafi'i Datuk Najam masa belajar baru ni, antara sebab dia tak berdosa kalau tinggal sembahyang ni kerana kelupaan. Tetapi dia terlupa baca nota kaki di bawah. Bila dia baca nota kaki bawah, nepuk dahi dia. Sebab apa? Saya sebut sini, kenapa dia berdosa? Selain berjudi, selain berdosa kerana berjudi, dosa yang pertama kerana dia berjudi. Judi dosa besar. Dia juga berdosa kerana meninggalkan solat sekalipun dia terlupa. Tapi yang berlaku, dia telah meninggalkan sembahyang. Kenapa dia meninggalkan sembahyang? Kerana dia sibuk melakukan benda haram. Kerana kelupaan yang berlaku berpunca daripada perbuatan yang haram. Jadi kalaulah kelupaan yang berlaku itu sehingga dia meninggalkan sembahyang berpunca disebabkan kerana dia melakukan benda yang halal, maka tidaklah dia berdosa. Yang penting benda tu tak haram. Dia contoh, dia duduk tepi pantai, dia sibuk mutik kerang, dia tak wajib mutik kerang, hobi dia. Akhirnya dia terlupa sembahyang, dia tak berdosa. Kenapa? Dia bukan melakukan perbuatan yang haram. Mutik kerang tidak haram. Tetapi kalaulah dia sibuk melakukan dosa, akhirnya dia terlupa yang dia tak sembahyang tadi, makanya dia berdosa kerana dua sebab. Pertama, dia melakukan perbuatan haram tersebut. Yang kedua, dia berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Tapi biasanya tuan-tuan, orang yang menjaga solat, dia akan terhalang daripada melakukan dosa. Khususnya dosa besar, dosa kecil pun dia akan rasa bersalah dan cepat dia bertaubat kepada Allah SWT. Biasanya kalau dia sudah terlibat dengan dosa besar, payah dia nak melakukan sembahyang. Sebab itu solat itu dia adalah pendidik kita. Pendidik kita daripada terjebak dalam perbuatan haram. Dan pada zaman hari ini memang kita sangat takut dengan suasana yang berlaku. Dia tengok anak-anak kecil kita takut, kita takut diri kita, takut juga kan anak-anak kita dengan suasana yang berlaku.
Tengok filem Melayu pun dah makin seram dah sekarang. Filem Melayu pun dah makin seram dah, lain macam nak filem ni. Dah seram dah tuan-tuan. Dah tak jadi macam filem dulu-dulu. Dulu pun boleh tahan juga. Tapi filem kita pun makin seram. Macam manalah anak-anak kita nak membesar dalam keadaan budaya begini. Lepas tu saya teringat apa yang kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri. Kata beliau, yang menjaga kita pada hari ini daripada maksiat adalah dengan betul-betul kita pasakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita gemar berselawat kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau perkara itu berbekas dalam hati kita dan juga anak-anak, maka dia akan menjadi sebab untuk kita rasa tak suka untuk melakukan maksiat. Kita rasa susah hati kalau nak buat maksiat, dan anak-anak kita akan dijaga oleh Allah, insya-Allah, daripada terjebak dalam maksiat, kerana dia ada pendinding bagi diri dia, iaitu dia mempunyai kecintaan dan gemar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang lagi 2 minggu kita akan masuk ke syarat-syarat sah bagi solat. Lagi 2 minggu lah kita akan bertemu biiznillah subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz. Berkaitan qada, saya ada tengok, kalau kita naik ke kenderaan awam, kita solat dalam keadaan duduk, dikatakan kita wajib qada solat. Okey, satu soalan ya. So benda ni mungkin akan berlaku bagi orang-orang yang dalam kenderaan awam atau dalam kapal terbang macam yang cikgu tunjuk syarat tu. Jadi dalam isu ini, kenapa kalau di Kuala Lumpur biasa berlaku ni? Balik kerja jauh. Dan sampai ke rumah tu biasanya isyak. Maghribnya kadang-kadang dia tak sempat nak ke masjid sebab tersekat di jam. Macam mana dia nak buat? Baik, dalam situasi ini, apabila seseorang itu dia tidak dapat melakukan solat dengan sempurna kerana dengan sebab-sebab kiblat tak jelas. Contoh kita naik kereta api. Kita kiblat pun kereta api bukannya straight begitu, dia puluh kilo juga. Jadi kita pun tak tahu mana arah kiblat. Jadi dalam situasi apabila kita semayang, kadang-kadang kita pun tak dapat nak ikut arah kiblat dengan betul. Kalau di kereta api dia sediakan juga tempat solat. Boleh berdiri, boleh sujud, tapi masalah kiblat pula. Sampai saya pernah fikir tuan-tuan, kalau lah pihak pihak yang buat surau di kereta api tu, tempat kita berdiri tu dia akan bergerak mengikut arah kiblat. Senang, kita tak payah kita nak bergerak. Kita duduk atas papan di atas surau tu, di mana dia bergerak dia akan mengikut. Jadi dia kompas dia membantu. Selesai. Kalau macam itu sembahyang kita sah daripada awal. Tapi kalau kita naik bas contohnya, atau kita naik kereta api dalam keadaan tak ada tempat solat, tak ada disediakan tempat solat contohnya, kita duduk, jadi macam mana waktu dah masuk. Dan kalau ikutnya memang kita tak sempat nak sampai rumah sebelum habis waktu. Mari kalau kita sampai rumah memang waktu dah habis. Jadi macam mana kita nak buat? Maka kita hendaklah solat berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Mari menghadaplah, walaupun bukan menghadap arah kiblat, walaupun tak dapat rokok, kita semayang berdasarkan kemampuan kita. Kemudian sampai di rumah nanti kita qada semula. Mari kita semayang tu atas dasar menghormati waktu, atas dasar menghormati waktu. Kalau dia kita memang membelakangi kiblat. Okey, kalau kita sembahyang contoh, kita dah berwuduk elok dah, tapi masalahnya menghadap ke kiblat tidak boleh. Tetap maknanya sembahyang kita tidak sempurna. Kita wajib solat berdasarkan kemampuan kita. Sampai di rumah nanti wajiblah kita qada. Mesti sampai rumah kena qada segera. Jawapannya sampai bila-bila waktu pun tak apa. Yang penting sebelum kita meninggal dunia. Dan kalaulah sembahyang yang sebab kalau kan katakan
sembahyang itu sembahyang ketika kita sedang bermusafir, kita boleh qada dalam keadaan qasar. Boleh. Kalau waktu kita qada pun kita sedang musafir. Contoh kita bermusafir daripada Johor nak ke Kedah naik kereta api. Dan tiba-tiba contohnya ada masalah, memang perjalanan tu panjang tu apa, adalah halnya menyebabkan akhirnya kita tak boleh nak sembahyang dengan sempurna. Akhirnya bila kita sampai di Kedah, kita naik, kita pergi ke sana ke sini untuk berjalan, sepanjang kita musafir itu kita boleh qada secara qasar. Itu dari segi masalah sembahyang qasar atau sembahyang jemaah lah. Tapi maknanya walaupun kita berwuduk sekalipun, kalau masalah kiblat tak selesai, sebab sembahyang menghadap ke arah kiblat ni, sembahyang fardu wajib menghadap ke arah kiblat dari mula sampai sudah. Sembahyang sunat masa awal itu je. Sembahyang fardu dari mula kita wajib menghadap kiblat. Maknanya kalaulah kita kiblat berubah, kita tahu, contoh kita sembahyang atas kapal, bila kapal tu bergerak sini, kita tahu kiblat dah beralih, kita sembahyang pun kita akan mengalih badan, menghadap ke arah kiblat. Dan tidaklah sembahyang kita batal sebab kita bergerak. Sebab kita bergerak tu kerana nak menghadap ke arah kiblat. Sebab wajib kita menghadap ke arah kiblat dari mula sembahyang sampai habis sembahyang. Kalau kita sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang sunat tak ada masalah. Sembahyang sunat tak ada masalah. Awal-awal je menghadap kiblat, lepas tu teruslah menghadap ke arah perjalanan kita tu. Dah kebetulan sebut pasal kapal terbang tadi ya. Dalam kapal terbang yang banyak difatwakan wajib kita sembahyang atas kapal terbang. Wajib kita sembahyang atas kapal terbang kerana kita atas asas menghormati waktu tadi. Kita menghormati waktu, jadi kita sembahyang berdasarkan kemampuan kita. Dan bila kita sampai ke tanah nanti, bila-bila sebelum mati kita qada semula. Kalau ikut pandangan Syekh Ali Jum'ah, Fadilatul Syekh Ali Jum'ah, beliau ada satu pandangan lain. Kata beliau, kalau kita sembahyang atas kapal terbang, disebabkan kita tidak berjejak dengan bumi secara betul, dan dalam masa yang sama Rasulullah pernah bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku tanah itu sebagai tempat solat dan juga tempat bersuci, iaitu tayammum. Maka kalau ikut pandangan beliau memilih pandangan yang mengatakan tidak wajib kita solat kalau kita tidak berjejak di atas bumi. Maknanya sepanjang perjalanan kita di atas kapal terbang tu kita tak solat dan tidak berdosa. Bila kita sampai ke bumi nanti, kita qada semula sembahyang yang kita tinggalkan sepanjang kita di atas kapal terbang tadi. Kata beliau, kerana dalam kitab-kitab lama ada pandangan menyebut satu masalah. Kalau satu orang dia sembahyang atas buaian, cuma buaian itu tergantung-gantung, dia tidak digantung di pokok, dia terus ni macam terbang. Dalam kitab lama disebut begitu. Katakan ada satu buaian, dia terapung-apung, kita sembahyang atas buaian tu, boleh atau tidak? Jadi ada dibincangkan. Daripada isu itulah akhirnya Fadilatul Syekh Ali Jum'ah mengatakan masalah ini dia sangat mirip dengan masalah kapal terbang pada hari. Jadi kalau ikut pendapat beliau, tidak wajib kita sembahyang ketika kita di atas kapal terbang. Tapi kalau atas bas, atas feri, itu memang kita berjejak dengan tanah, dengan bumi. Maka wajib kita sembahyang atas dasar menghormati waktu, kalau tak mampu untuk sembahyang dengan sempurna. Tapi di atas kapal terbang tak payah sembahyang langsung. Kalau ikut pendapat beliau, bila kita sampai ke tanah nanti kita sembahyang seperti biasa. Tapi kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani pula, beliau kata kita sembahyang atas dasar menghormati waktu. Sembahyang juga atas dasar menghormati waktu masa kita di kapal terbang. Kemudian bila kita turun nanti kita qada semula. Dan ini yang biasa kita dengar daripada para masyayikh kita. Pandangan yang disebut oleh Syekh Ali Jum'ah tu mungkin tuan-tuan tak bisa dengar. Mungkin first time tuan-tuan dengar bahawa ada pandangan yang mengatakan tidak berdosa kita tidak solat ketika kita di atas kapal terbang, kerana isunya kita tidak berjejak dengan bumi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan nak kata. Yang kedua kita terlupa. Yang ketiga, kita di dalam perjalanan dibantu daripada camping atau
yang umur ataupun yang lain. Jadi waktu pun ketiga dan keempat, apa kata? Kalau kita katakan 10 minit lagi nak masuk tubuh ataupun keluar kata, jadi dia ada 5 minit lagi ataupun 23 minit lagi. Dia pun cukup di lampu apa-apa saja. Dia pun Allahu Akbar. Jadi dia pun baca bismillah, benar awalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah apa namanya di dalam sembahyang. Kita akan teruskan walaupun kita berhenti. Dan kalau kita teruskan, adakah dia terlepas dari waktu kita ataupun kita terlepas? Okay, terima kasih Pak Tam, satu soalan yang menarik. Kita tersedar, bagus soalan Pak Tam. Bila Pak Tam tahu jawapan, saja nak maklum saya kabur. Jazakumullahu khairal jazak. Satu orang dia bangun, dia contoh, dia mandu apa semua, dia tertidur ke, dia tak sedar ke, sedar-sedar contohnya, hai tinggal lagi sikit nak ambil waktu. Dia pun cepat-cepat ambil wuduk apa semua, dia pun sembahyang. Tengah sembahyang, habis waktu. Tengah sembahyang, habis waktu. Jadi macam mana? Dia kena teruskan sembahyang atau tidak? Ya, dia teruskan sembahyang. Dan sembahyangnya sah, dan dia tidak perlu untuk qada semula solat tersebut. Maknanya, contoh satu orang dia tersedar, Allah, tinggal lagi 5 minit nak habis subuh. Dia pun cepat-cepat ambil wuduk dan dia solat. Ketika itu dia tidak boleh solat dengan sunat. Dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan sunat. Kerana kalau dia melakukan perbuatan sunat, dia mungkin akan terlepas waktu. Jadi dia wajib yang fardu-fardu saja. Maksudnya baca Fatihah, rokok. Rokok pun subhanallah, bangun terus. Kunut pun maknanya tak ada. Maknanya dia kena pastikan dia dapat memasukkan semua rakaat solat ni di dalam waktu. Katakan dia sembahyang, tiba-tiba takdir Allah Ta'ala tak dapat masuk juga, tak dapat penuhkan semua rakaat dalam waktu, maka sembahyangnya sah dan dia tidak perlu qada sembahyang tersebut. Dia tidak perlu qada sembahyang tersebut kerana sembahyang itu adalah sembahyang dia telah melakukan sembahyang dengan sempurna. Dan dalil dia cuma ada perbahasan para ulama, kalau dia sempat satu rakaat dalam waktu, baki rakaat di luar waktu, sembahyang itu berstatus ada, bukan qada. Kalau dia dalam situasi tadi dia sembahyang, dia tak sempat habiskan satu rakaat dalam waktu, dia dah alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika itu maknanya sembahyang dia teruskan sembahyang macam biasa. Cuma orang tanya, awak tadi sembahyang ada ke sembahyang qada? Dia jawab, saya tadi sebenarnya sembahyang qada, kerana apabila kita tak dapat memasukkan satu rakaat yang pertama dalam waktu, maka sembahyang itu statusnya qada. Itu atas nama je lah. Dia dinamakan sembahyang itu sembahyang qada atau sembahyang ada. Cuma lepas habis sembahyang tu memang dia tak perlu kena qada semula solat itu. Maknanya mudah ceritanya, dia sembahyang, dia masukkan sedaya mungkin semua rakaat dalam waktu. Kalau dia sempat masukkan satu rakaat pertama tu sempat dalam waktu, baki rakaat contohnya di luar waktu, sembahyang itu secara fiqhnya tidak dinamakan sembahyang qada. Tapi kalau dia tak sempat memasukkan satu rakaat dalam waktu, rakaat pertama dalam waktu, maknanya maka sembahyang itu dia di sisi fiqh berstatus qada, sembahyang qada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cuma ada seorang sahabat kita tanya soalan ni, kalau nak qada secara jamak qasar tu macam mana ya Sidi? Ada satu orang tanya soalan. Dia sebenarnya begini, apabila seseorang itu wajib melakukan solat, dia katakan sebagai contoh, katakan saya ambil contoh tadi ya, saya ambil contoh, saya berpegang dengan pandangan Syekh Ali Jumaah tadi. Saya dalam kapal terbang, saya tak sembahyang sebab isu ni tak berjejak dengan tanah tadi. Saya tak sembahyang Zuhur, tak sembahyang Asar, tak sembahyang Maghrib, tak sembahyang Isyak, contoh. Sampai-sampai subuh di airport, maka saya pun sembahyang subuh. Daripada airport nak pergi ke Mekah, perjalanannya sampai kepada perjalanan
jamak qasar contoh, saya pun dah terlupa daripada airport Jeddah lepas kan, tak ingat saya. Katakan lepas, katakanlah contoh, ataupun daripada sampai ke airport saya nak pergi ke satu tempat yang jauh. Contoh saya naik kapal terbang, turun di Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang saya akan naik bas pergi pula ke Kedah. Contoh. Jadi dalam perjalanan saya bermusafir itu, saya boleh sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak itu secara qasar. Cuma dia tak ada istilah jamak qasar. Dia tak ada istilah saya nak sembahyang Zuhur dan Asar secara jamak dan qasar, qada kerana Allah Taala. Dia tak ada istilah begitu. Kerana saya wajib sembahyang 4 solat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Bila saya wajib qada? Bila-bila masa saja. Maknanya kalau saya dalam perjalanan singgah di RNR, saya kata saya nak sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak secara qasar kecuali Maghrib saja. Maknanya 4 tu saya nak sembahyang serentak tu boleh, tak ada masalah. Saya pun sembahyang Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 2 rakaat. Jadi saya telah selesaikan hutang saya dengan Allah SWT. Katakan saya tak dapat nak melakukan solat qada tadi, sampai di rumah dah, sampai di Kuala dah contoh, sampai di Kuala Kangsar baru ingat, ya Allah, aku dulu masa dia kapal terbang itu Zuhur tidak, Kangsar pun tak sembahyang, Maghrib pun tak sembahyang, Isyak pun tak sembahyang. Saya boleh ke qada sekarang di rumah? Boleh. Tetapi tak bolehlah qada secara qasar. Tidak boleh qasar. Saya dulu musafir, jadi saya nak sembahyang 2 rakaat jelas Zuhur. Tak boleh. Saya hanya boleh qada solat seketika musafir yang saya tak sembahyang. Saya hanya boleh sembahyang qasar apabila saya qada juga ketika saya juga seorang musafir. Kalau saya dah qada ketika saya sampai di Kuala Kangsar, di rumah saya, makanya walaupun masa sembahyang tu saya tinggalkan, saya sedang bermusafir, ketika nak qada saya bukan musafir, tak boleh sembahyang secara qada. Jadi sembahyang yang diqada boleh dilakukan secara qasar. Tetapi tak ada istilah jamak qasar. Sebab memang kita boleh gabung. Jamak ni maknanya Zuhur dibuat waktu Asar, Asar dibuat waktu Zuhur. Macam kes saya tadi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak saya tak sembahyang. 4 sembahyang tu saya boleh sembahyang terus dalam satu waktu, dan ikutlah sembahyang qasar ataupun sembahyang tamam, merujuk kepada ketika saya nak qada tu saya musafir ataupun tidak. Allah Taala a'lam. Musafir di masa lain. Saya dah contoh dah sampai di Malaysia, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak sembahyang. Lepas tu tak lama, 3 minggu lepas tu saya nak musafir, pergi ke satu tempat. Lepas tu masa tengah musafir tu baru teringat, ataupun memang dah ingat dah, kata tak apalah, memang niat nak qada masa musafir yang keseluruhnya sebab nak sembahyang qasar. Boleh? Boleh. Saya sembahyanglah Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak tu secara qasar kecuali Maghrib. Maghrib tak boleh qasar lah. Maghrib ke sembahyang 3 rakaat juga. Subuh pun tak boleh qasar sebab dia dah qasar dah 2 rakaat dah. Okey, wallahu taala a'lam. Silakan tuan. Okey, satu soalan. Satu orang dia nak sembahyang jamak qasar dalam perjalanan. Dia daripada Kuala Lumpur contohnya nak ke Kuala Kangsar. Daripada Kuala Lumpur ke Kuala Kangsar. Dua-dua ke Kuala kan. Daripada Kuala ke Kuala. Dia nak target jamak takhir. Tapi target nak jamak takhir di RNR Sungai Situasi tadi. Situasi tadi ya. Okey, sahabat kita dari saya ulang semula. Kita daripada Kuala Lumpur nak ke Kuala Kangsar. Dalam perjalanan kita target nak jamak takhir. Kita nak sembahyang Zuhur masa Asar nanti. Kita target nak berhenti mana-mana RNR, dan akhirnya kita nak solat di situ. Takdir Allah Ta'ala, jam contohnya. Jam memang tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti contoh. Kalau jam, maknanya dia kena buat apa? Dia kena sembahyang hormat waktu. Katakan dia nak sembahyang jamak, tengok situasi dia. Dia nak Zuhur dengan Asar. Dia nak bawa Zuhur ke waktu Asar. Takdir Allah Ta'ala jam. Tak boleh nak berhenti. Jadi ketika itu dia wajib sembahyang Zuhur 2 rakaat,
Wajib sembahyang asar 2 rakaat atau nak buat 4-4 pun tak masalah, tetapi atas dasar menghormati waktu. Sampai dia qada nanti dia kena qada zuhur dan asar. Tapi nak qada boleh kosong ke? Tak boleh dah, sebab dah sampai ke kuala. Dia kena sembahyang tamam. Katakan satu situasi lagi, dia nak jamak takdim. Dia dah pesan ke kawan dia, nanti berhenti mana-mana ya, awak mengantuk amat ni, nanti berhenti mana-mana, saya nak sembahyang zuhur, tapi tak nak buat waktu asar, nak buat sembahyang dalam waktu zuhur juga, nak sembahyang jamak takdim. Mari kawan dia bawa punyalah semangat, sampai-sampai gerak, moh kita turun. Dah sampai arena mana? Sampai arena mana? Dah sampai ke Jandal, dia kata. Dah sampai ke Kuala. Sudah, dia kata. Aku nak sembahyang zuhur dengan asar secara jamak. Udahnya dah sampai ke rumah. Dia tak sembahyang zuhur lagi, sebab dia niat nak sembahyang zuhur dalam perjalanan. Sampai Kuala dah asar. Jadi apa yang dia kena buat? Dia wajib qada zuhur. Berapa banyak? Berapa rakaat? 4 rakaat. Asar wajib qada atau tidak? Tak wajib qada asar. Sebab apa? Sebab memang masa tengah waktu asar tadi. Jadi dia bila sampai ke tempat dia tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Kita hanya boleh jamak dan qasar apabila kita bernama musafir. Bila kita musafir? Bila kita melepasi kawasan tempat kita. Maksudnya kalau kita di Kuala Kangsar, kita lepas dari Kuala Kangsar, dah masuk daerah lain, maksudnya kita bukan lagi orang tempatan, kita sudah musafir ke tempat yang jauh lah. Tapi kalau Kuala Kangsar nak pergi ke Sungai Siput, tak panggil musafir lah. Dia tak dipanggil sebagai musafir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, sekadar itu saja insya-Allah subhanahu wa ta'ala perbahasan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan perbahasan yang kita bincangkan ini. Ada 2-3 soalan lagi dalam live ni, tapi tak apalah, nanti saya jawab secara bertulis, takut ambil masa tuan-tuan yang ada di surau ini. InsyaAllah soalan ditanya oleh Nur Azman tu saya akan jawab secara tulisan nanti bila Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, kita tangguhkan dengan sama-sama. Kita berselawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.